Kadang-kadang saya kesian dengan anak-anak papa ni. Diorang ni ibarat macam tak dapat tanduk, ekor dipulas. Kalau tak ada rotan, akar pun jadi. Maksudnya mereka ini cuba untuk bergantung dengan apa jua benda yang mereka boleh jadikan sebagai isu. Walaupun benda itu memang tak cerdik sama sekali. Tapi tak ada masalah. Kita tak marah mereka. Sebab kita tahu kadang-kadang tahap pemikiran mereka ini memang setakat itu. Tengok je lah pimpinan mereka macam mana, ya tak? Tapi insya-Allah melalui video ini saya akan cuba untuk mencerahkan anda semua masyarakat di luar sana tentang satu naratif songsang yang cuba dibawa oleh anak-anak papa ini. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Selain daripada kes Zahid Hamidi yang dibebas tanpa dilepaskan itu, ada satu lagi kes yang tengah viral pada ketika ini, iaitu seperti mana yang telah dilaporkan media, Datuk Ayub Khan telah menyatakan Tuan Guru Haji Hadi hanya menjawab 5 daripada 24 soalan yang telah ditanyakan oleh polis kepada beliau dalam sesi soal keterangan ataupun mengambil keterangan. Di mana benda ini dimainkan oleh anak-anak papa lah. Macam biasalah mereka. Kata Tuan Guru Haji Hadi ini penakut lah, tak nak jawab soalan lah, nak lari lah dan macam-macam lagi. Semuanya menunjukkan kedangkalan pemikiran mereka. Bahkan ketika Fahmi Reza cuba untuk menjelaskan kepada masyarakat betapa tindakan Tuan Guru Haji Hadi yang hanya jawab 5 itu tak salah pun, which is benda biasa pun, Fahmi Reza pula yang kena hentam. Padahal dulu mereka inilah yang memuji Fahmi Reza sebagai seorang yang idealis, sebagai seorang yang pejuang dan macam-macam lagi. Bertabahlah Fahmi, tak pasal-pasal kau kena bagi wala on. Cuma dekat sini tuan-tuan sekalian, saya ingin menjelaskan tentang perkara ini. Dan seperti mana anda tahu, saya pun sejak Dumenjak ni dah beberapa kali dipanggil oleh polis untuk memberikan keterangan ataupun dirakamkan percakapan. Jadi insya-Allah adalah sedikit pengalaman saya yang boleh saya kongsikan kepada anda semua. Pertamanya tuan-tuan puan-puan sekalian, soal memberi keterangan ataupun merakam percakapan ini adalah satu prosedur biasa sekiranya kalau kita ini disiasat mengikut akta-akta tertentu. Tidak bermaksud kita ini merupakan suspek. Tidaklah bermaksud kita ini merupakan orang yang bakal menuduh dan sebagainya. Tapi benda biasa. Sekiranya kalau ada report polis dilakukan ke atas kita, maka polis akan bagi kita untuk memberikan keterangan terhadap perkara yang direportkan tersebut dan itulah kemudian polis akan tentukan sama ada akan meneruskan pendakwaan ataupun tidak, ataupun mungkin NFA dan sebagainya. Tetapi dalam kes Tuan Guru Haji Hadi, tuan-tuan sekalian, beliau telah dilaporkan polis berdasarkan kepada satu benda lah yang saya tidak pasti, mungkin salah satu ucapan beliau yang konon-kononnya menyentuh tentang 3R atau hasutan dan sebagainya lah. Tapi tak apa, itu belakang cerita. Bila polis hendak mengambil keterangan kita ataupun untuk merakamkan percakapan kita, mereka akan membacakan kita tentang akta-akta tertentu, terutamanya berkaitan dengan hak mereka untuk bertanyakan soalan dan juga hak kita untuk menjawab ataupun tidak soalan-soalan yang telah ditanyakan tersebut. Dan antara lain, kita dinasihatkan ataupun diingatkan supaya berkata benar. Dan kita boleh memilih untuk menjawab ataupun tidak soalan tersebut. Tetapi at least kena ada respon. Contohnya kalau kita jawab ya ke, tak ke, apa-apa ke, tetap kena ada respon. Dan dalam masa yang sama juga, polis akan mengingatkan kita bahawa kita berhak untuk memilih tidak berjawab mana-mana soalan yang pada asasnya akan mengakibatkan kita ini didakwa atas mana-mana kesalahan. Dalam erti kata lain, let's say lah kalau kita ataupun peguam kita nampak benda ini merupakan satu soalan trik, maka kita berhak untuk tidak menjawab soalan tersebut. Ataupun kita boleh memilih untuk mengatakan bahawa soalan ini saya akan jawab dekat mahkamah. Itu memang all within our rights. Tak ada masalah langsung, tak timbul soalan kita lari ke, tak timbul soalan kita nak cabut ke, tak timbul soalan kita takut ke, tidak. Benda itu memang within our rights dan pihak polis pun sedar perkara itu. Mereka terangkan kepada kita sebelum mereka memulakan apa-apa persoalan, termasuklah bertanyakan nama kita, tuan-tuan sekalian. Jadi di sini, bila Tuan Guru Haji Hadi dilaporkan menjawab 5 daripada 24 itu, saya yakin beliau menjawab soalan-soalan polis itu dengan kehadiran peguam. Dan mungkin atas nasihat peguam yang hadir itulah, maka Tuan Guru Haji Hadi hanya menjawab 5 sahaja soalan dan baki selebihnya difahamkan Tuan Guru menyatakan beliau akan jawab perkara-perkara tersebut dekat mahkamah. Jadi ini memang well within Tuan Guru punya hak untuk menjawab apa-apa soalan sama ada di tempat itu ataupun dekat mahkamah atau memilih untuk tidak menjawab soalan tersebut. Itu tak ada masalah.
Itu memang ada dalam akta dan tidak boleh nafikan. Jadi kepada anak-anak papa, jangan terlampau cepat meloncat. Jangan terlampau cepat inzal. Sebab benda-benda ini biasa dalam perundangan. Itu standard. Saya yakin anda semua ada tengok cerita orang putih kan. Cerita Hollywood ke apa-apa ke, pasal penyiasatan ke apa-apa ke. Dan anda lihat mereka pun ada rights untuk remain silent. Berhak untuk berdiam diri dan sebagainya. Dan benda itu terguna pakai dekat Malaysia. Jadi anda kata kalaulah kita ditanyakan soalan dan kita tak jawab, tak ada masalah. Unless kalau kita ini didekrikan ataupun melalui akta kita wajib jawab soalan tersebut, tu lain cerita. Tetapi kalau setakat nak beri keterangan kepada polis dan kita memberi kata, okey, tak nak jawab sekarang, saya akan jawab dekat mahkamah, itu tak ada masalah langsung. Sebab benda ini semuanya di bawah nasihat peguam. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak nasihatkan kepada semua, terutamanya kepada anak-anak papa. Sekiranya kalau you hendak membicarakan atau hendak melambung sesuatu isu yang berkaitan dengan perjalanan undang-undang, saya minta sangat-sangat anda tolong study undang-undang ini betul-betul. Study prosedur, study dia punya langkah-langkah yang berkaitan supaya nanti anda tidak malu sendiri. Saya faham anda ni mungkin ada di antaranya yang memang tak tahu malu. Tapi itulah, janganlah tunjuk sangat tak tahu malu itu dekat khalayak. Buruk tuan-tuan. Jadi sekali lagi berbalik pada isu, tidak tertimbul pun masalah Tuan Guru Haji Adi jawab 5 soalan ke, 4 soalan ke, ataupun langsung tak jawab mana-mana soalan ke. Sebab ada je lawyer kata, kalau dia lah lawyer Tuan Guru Haji Adi, dia akan nasihatkan Tuan Guru Haji Adi supaya tidak menjawab satu pun soalan dekat situ, jawab semua dekat mahkamah. Tahu tak? Tapi tak apa, itu tak ada masalah, terpulang kepada lawyer Tuan Guru Haji Adi pada ketika itu dan juga batang tubuh Tuan Guru Haji Adi sendiri, dia nak jawab ke tak nak ke, itu memang well within his rights. Tidak ada masalah. Dan berbalik pada soalan, kenapa Ayub Khan mention benda itu? Saya yakin wartawan bertanyakan kepada Datuk Ayub Khan, bagaimanakah orang kata apa kerjasama Tuan Guru Haji Adi? Dan of course Datuk Ayub akan menjawab benda yang boleh diberitahukan kepada wartawan, which is dia kata Tuan Guru Haji Adi hanya jawab 5 soalan dan bakinya beliau kata beliau akan jawab dekat mahkamah. Which is tak ada benda pun. Tak ada benda yang nak disensasikan pun. Tapi macam saya katakan pada awal video tadi, anak-anak papa ni ibarat macam tak dapat tanduk, ekor dia pulas. Kalau tak dapat rotan, akar pun jadi. Dalam kes ini, najis pun jadi untuk mereka mainkan masalahnya. Tapi itulah nak macam mana kan? So mereka ini tuan-tuan sekalian, anak-anak papa ini, mereka perasan. Memandangkan kerajaan ini adalah kerajaan mereka, maka mereka ingat mereka boleh buat apa sahaja termasuklah spin naratif yang tunggang terbalik macam ni. Yalah, mereka kan beriman dengan apa yang Sani Hamzan cakap. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.